Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum anda teruskan nak tengok video ni, saya nak cakap satu benda saja. Anda dengarlah saya cakap benda ni. Lepas tu kalau anda nak tutup video ni pun, tutuplah. Sebab saya nak sampaikan satu nasihat ni saja pada anda. Okey nah? Sedia? Alright. Kalau anda menggunakan internet dekat pejabat anda, maka anda jangan buat benda yang pelik-pelik dalam internet tu. Tak kisahlah sama ada anda menggunakan komputer yang diberikan oleh pejabat anda tu, ataupun anda bawa laptop anda sendiri, ataupun anda pakai tablet anda sendiri, anda pakai handphone anda sendiri. Tak kisah. Tak kisah bagaimana anda bersambung dengan internet kat sana, melalui wifi ke ataupun melalui internet kabel ke apa ke, tak penting semua benda tu. Apa yang penting adalah selagi mana anda menggunakan internet dekat pejabat anda, jangan buat benda yang pelik-pelik. Sebab orang tahu anda buat apa. Ini bukan kita nak bercakap pasal isu etika ke apa ke. Bukan nak kata dalam segi agama, malaikat duk tulis apa anda buat. Tak sampai level malaikat pun. Ni sampai level orang je. Orang tahu apa yang anda duk buat dalam internet masa anda duk pakai internet dekat pejabat tu. Okey. Alright, jadi kalau anda tak nak tengok video ni pun tak apa. Itu saja nasihat saya. Saya nak sampaikan benda tu saja. Anda dengar nasihat saya tu. Kalau nak ikut, ikutlah. Tak nak ikut pun tak apa. Alright. Saya cerita ni dekat anda sebab nak mengelakkan anda daripada dapat susah satu hari nanti ataupun dapat malu dekat tempat pejabat anda tu. Okey, boleh nah? Alright, jadi kalau anda masih nak tengok, maka saya ceritalah sikit dekat anda. Ni saya nak kongsi dekat anda satu benda. Kenapa saya bagi nasihat macam tu dekat anda? Okay, sebagai mana yang mungkin ada sebahagian daripada anda tahu, saya ada buat benda-benda macam contohnya servis rangkaian dan sebagainya. Company kami buat benda-benda macam tu. Jadi masa duk buat macam servis rangkaian ni, network monitoring semua tu, jadi kita boleh tunjuklah penggunaan internet dekat pejabat tu. Penggunaan rangkaian terutamanya internet. Jadi kita nampaklah, ini saya tak merujuk kepada satu-satu syarikat ataupun organisasi ataupun kementerian ke apa, tak. Saya cakap secara umum lah. Daripada semua yang kita duk tengok, dan ada setengah tu memang yang mereka tak nak peduli, ada setengah yang memang mereka peduli, ada setengah yang memang mereka minta untuk dimonitor benda-benda macam tu. Ada banyak sebab lah dia buat benda tu kan. Tapi apabila kita monitor benda ni semua, saya boleh cerita lah, saya tak boleh tunjuk dia punya, saya boleh cerita dekat anda, dia punya trend penggunaan internet tu. Okay, ini antara yang paling popular. Orang kata apa, common dekat semua tempat kan, paling popular. Ramai orang suka duk tengok social media masa dekat tempat kerja. Ini kita bukan bercakap pasal duk tengok sekejap-sekejap tau. Ini duk bercakap pasal level duk tengok lama. Masuk daripada pagi sampai petang duk buka internet social media je. Tak kisahlah Facebook ke Instagram ke apa kan. Yang paling popular sekarang ni adalah TikTok. Kalau kita tengok pagi tu ramai orang. Tengah hari memang peak lah, ramai gila. Yang mana kalau yang tak duduk dalam office tu ramai duk tengok. Lepas tu petang lepas kerja pun ramai. Tapi di antara tu pun ramai juga. Okay, tu satu nah. Lepas tu benda yang kedua, yang popular, saya nampak yang orang kat tempat kerja ni duk buat. Duk buka benda-benda yang berkaitan dengan online shopping. Contohnya shopping dengan Lazada. Sama juga konsep dia punya pattern penggunaan daripada pagi sampai petang. Saya tak tahulah apa yang duk buat. Okay, tak apa, saya bukan nak judge. Saya cuma cerita kat anda. Okay, itu adalah benda-benda yang common lah. Yang ada selalu orang buat. Dan ada juga pada masa-masa tertentu ni kita nampak yang orang kantoi buat benda-benda yang memang tak patutnya dia buat. Contohnya duk buka website lucah dekat tempat kerja. Okay, tapi bila kita bercakap pasal website lucah ni, kita kena berhati-hati sikit. Sebab mungkin ada orang tu, dia buka tu bukan sebab dia nak buka. Dia tertekan link ke ataupun ada benda macam clickbait dan sebagainya. Benda-benda macam tu. Jadi mungkin dia terbuka sekejap dan dia tutup. Dia tak berniat untuk nak buka. Okay, itu satu. Ada juga yang memang kita tengok daripada segi pattern penggunaan tu, memang dia memang suka nak tengok benda-benda macam tu dekat pejabat. Contohnya kan, saya kongsi dengan anda, contohnya bila time tengah hari tak ada orang, kita nampaklah dia duduk buka website-website tu semua. Time tu, dekat komputer dia. Okay. Jadi apabila jadi benda-benda macam ni, saya ada nampak dua benda lah biasanya yang berlaku. Kalau yang orang yang geng-geng IT ni, yang jenis baik IT ni, mungkin dia akan, kalau contohlah anda buka benda yang anda tak patut buka, dia tengok macam, okey lah tak apa, aku pergi sembang ni, dia pergi sembang dengan anda, dia cakap elok-elok. Orang kata pas sembang tepi, sembang relax-relax, cakap elok, anda tak buat dah, dia pun diam macam tu saja. Itu kalau kena macam tu okey. Kalau kena yang tak berapa nak okey ni, apabila dia report benda ni. Dia ambil laporan tu semua, print out semua report tu, tunjuk masa bila duk buat benda tu semua, kesalahan tu dibuat waktu bila, bagi kat anda punya bos ke, bahagian ke apa ke, anda kena panggil. Settle. Kalau anda kena benda yang teruk, teruklah. Kalau tidak pun, malu lah. Dia senangnya malu je lah. Tu je. Okay? Kenapa saya kata macam ni? Sebab mungkin ada ramai orang yang tak tahu bahawa apa benda yang anda duk buat dalam internet tu, bila dekat tempat kerja anda ni, kita orang boleh nampak. Ataupun orang yang duk jaga rangkaian tu boleh nampak secara jelas apa yang mereka buat. Okay, dia ada dua penggunaan tau.
Ada satu ni dekat pejabat ni, di mana kalau anda tengok, dia block semua benda. Dia block Facebook, dia pendek kata dia block social media, dia block tempat online shopping tu. Lepas tu dia tak bagi anda download benda, dia block torrent, dia block P2P, dia block VPN. Pendek kata dia block semua. Kalau dalam rangkaian macam tu, yang tu selamat tau. Tahu pasal apa? Sebab anda tak boleh nak buat salah tu semua. Anda nak buka Facebook tak boleh, anda nak buka YouTube tak boleh, anda tak boleh nak buat apa. Jadi selamat lah. Faham? Okey, kalau macam tu senang. Yang bahaya ni yang jenis tak block tau. Yang jenis dia pergi bagi semua. Yang tu yang paling bahaya. Ada setengah dia bagi semua, dia tak kisah. Ada setengah yang dia bagi semua ni dan dia kisah. Okey. Dan saya boleh cakap dekat anda lah, kebanyakan kesalahan ni dibuat oleh orang-orang yang baru bekerja. Terutamanya intern ataupun orang yang menjalankan latihan industri ni. Sebab kadang-kadang budak-budak ni lepas tak tahu. Dia internet duk pakai kat rumah, duk pakai 4G ke apa ke. Masuk ke office, nampak internet laju sikit, nampak best sikit. Buka benda pelik-pelik. Main game, main mobile game, main game dekat komputer. Bawa laptop sini main game. Lepas tu biasalah duk buka social media, duk buat apa online streaming. Online streaming pun ada. Pendek kata banyak benda lah yang dibuat. Alright, jadi dalam episod kali ni, saya akan tunjukkan dekat anda bukti. Bagaimana bila anda duk buat satu benda dekat internet kat pejabat anda tu, kita orang boleh tunjuk dan tengok apa yang anda duk buat tu. Dia memang ada log, ada record dan anda tak boleh nak lari. Okay, saya akan cerita benda ni secara umum dulu lah. Apa yang anda buka boleh dilihat. Anda pakai device apa, kita boleh tahu. Anda duduk dekat mana dalam pejabat tu, kita boleh tahu. Walaupun kita tak tahu telefon tu siapa punya ataupun laptop tu siapa punya, tapi orang yang duk monitor tu dia boleh tahu laptop tu cocok kat network mana, laptop tu bersambung dengan wifi mana yang duduk kat bahagian mana, handphone tu semua duduk kat mana, semua benda tu tahu. Jadi boleh dicari. Faham tak? Ingat saya kata, walaupun anda tak pergi register, kata ini laptop saya, anda tak bagi nama anda semua, kita boleh tahu. Daripada segi anda cocok kabel mana, anda pakai wifi mana, anda duduk dekat mana, masa bila anda pakai, apa yang anda buka, semua nampak. Kalau anda pakai komputer pejabat, lagi teruk. Okay? Alright, jadi dalam contoh ni, saya akan gunakan produk Ubiquiti yang saya pakai dekat rumah saya ni. Sebab benda yang sama ni lah juga kita letak kat syarikat-syarikat tu. Dan saya akan tunjukkan dekat anda, apabila anda pakai wifi dekat rumah saya, maksudnya menggunakan internet dekat rumah saya boleh tengok semua benda yang anda duk buat dalam internet tu. Mungkin bukan sampai tahap saya boleh nampak anda duk hantar email apa ke, post apa ke, tapi saya boleh tahu secara umum apa yang anda tengah duk gunakan internet tu, duk buat apa. Alright. Jadi saya akan tunjukkan dekat anda supaya benda ni menjadi ilmu dan pengajaran, dan orang kata apa, supaya tak menyusahkan hidup anda satu hari nanti. Okay, sebelum saya teruskan, saya nak cakap satu benda. Kalau geng-geng yang dalam kumpulan IT ni semua, ataupun orang yang pandai, orang kata celik IT ni, dia dah tahu benda ni. Benda ni biasanya kalau geng-geng yang bukan dalam bidang IT ni, dia tak tahu. Dan kebanyakan kesalahan ni dibuat oleh orang-orang yang tak ada pengetahuan IT tu sangat. Ni saya bukan nak merendahkan atau nak mengutuk. Ini adalah fakta. Alright, jadi disebabkan itu saya buat video ni supaya semua orang tahu. Alright, jom saya teruskan. Saya tunjukkan dekat anda Ubiquiti. Alright, jadi sekarang saya akan tunjukkan dekat anda produk Ubiquiti yang saya pakai. Okay, mungkin ada sebahagian daripada anda ingat lagi lah. Sebelum ni saya pernah buat satu video yang mana saya buat unboxing Ubiquiti ni. Saya cocok kat rack lah, pasang kan. Okay, itu lebih kepada hardware. Jadi sekarang ni saya akan tunjuk dia punya software tu. Okay, jadi apa yang anda tengok sekarang ni, ini adalah dia punya dashboard. Okay, dashboard ni adalah untuk model UDM Pro. Jadi UDM Pro ni adalah salah satu produk Ubiquiti dalam kategori Unify. Unify ni bukan Unify TM lah. Ini adalah Unify produk di bawah Ubiquiti. Okay, mari saya cerita dekat anda apa yang nampak dekat dashboard ni. Jadi daripada dashboard ni kita boleh nampak banyak benda. Contohnya benda yang berkaitan dengan WAN, IP WAN apa, gateway apa. Malah saya boleh tekan dekat sini untuk nak run speed test, untuk nak tunjuk lah, mereka buat lah speed test internal ke apa kan ni antara server Ubiquiti ni kan, nak tengok berapa kelajuan internet tu. Lepas tu dia ada benda-benda macam traffic overview. Traffic overview ni dia boleh menerangkan, dia boleh tunjuk dekat anda statistik. Benda apa yang duk consume bandwidth atau duk pakai internet banyak dalam rangkaian anda tu. Macam kalau anda tengok dekat sini, yang paling banyak sekarang ni adalah Netflix. Netflix ni dah pakai sehingga 5 GB data. Maksudnya dia adalah yang consume paling banyak data untuk rangkaian sekarang ni. Itu maksudnya penggunaan Netflix ataupun YouTube dan sebagainya. Itu satu. Lepas tu ada juga client device type, di mana kita boleh tengok jenis-jenis device yang bersambung dengan rangkaian kita. Tak kisahlah sama ada Wi-Fi ataupun LAN ke apa kan, janji masuk device ni dia tunjuk. Contohnya kat komputer rumah saya ada komputer Linux, ada Android, ada Windows, ada Apple iOS, macam-macam.
Lepas tu ada Wi-Fi client. Wi-Fi client ni menunjukkan teknologi apa yang digunakan oleh Wi-Fi client tu untuk bersambung pada Wi-Fi. Ada yang menggunakan Wi-Fi 4, ada yang menggunakan Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. 456 ni benda apa? AX, AC, semua benda tu lah. Okay, lepas tu dia ada kat sini tunjuk juga most active clients. Most active clients ni maksudnya device apa yang sekarang ni dia ada banyak aktiviti dalam internet tu. Maksudnya selalu ada upload, download. Benda macam tu lah. Okay, kemudian dia tunjuk juga dekat sini Wi-Fi experience. Okay, Wi-Fi experience ni kenapa? Sebab dalam produk Ubiquiti ni, dekat rumah saya ni ada beberapa Wi-Fi AP daripada Ubiquiti yang mana saya sambung. Jadi kita boleh buat manage. Jadi ini adalah manage punya Wi-Fi network lah. Jadi secara umumnya anda boleh tengok dekat sini, Wi-Fi experience rumah saya ni 98%. Maksudnya okey lah, tak ada masalah Wi-Fi apa. Okay, ini adalah daripada segi overview. Nampak lah. Okay. Sekarang saya tunjuk dekat anda satu benda yang agak menarik dekat Ubiquiti ni. Dia ada satu benda yang dipanggil topologi ni. Okay, kalau saya tunjuk macam ni, mungkin anda tak nampak. Saya zoom ke depan sikit. Saya zoom bawah sikit, bagi nampak, bagi besar. Alright. So, yang UDM Pro ni, ini adalah, kalau dengan bahasa mudah lah, ini adalah router paling atas lah. Dia duduk sebelum pergi ke Allo teknologi tu, dia duduk kat situ. Okay, lepas tu dekat bawah dia tu pula, ada satu switch. Saya ada satu switch yang dia kata 16 port PoE ni. Dan daripada diagram yang topologi ni, anda juga boleh nampak bahawa saya sambungkan secara fizikal TV saya tu, maksudnya saya ada satu network kabel dari TV tu cocok pergi kat UDM Pro ni. Tu satu. Lepas tu saya pun ada satu Asus punya router yang saya cocok kat UDM Pro ni juga. Tu ada kat belakang tu untuk buat testing. Tu satu. Lepas tu ada yang kata switch 16 port ni. Okay. Dekat belakang switch 16 port tu pula ada macam-macam benda lagi. Okay, nampak? Okay, saat saya tutup ni. Dia boleh expand. Saya kecilkan dia. Saya unexpandkan benda ni. Okay. Bahagian anda nampak lah. Saya start dengan bahagian atas ni dulu. Dekat belakang switch ni anda nampak dia ada beberapa Synology. Okay, Synology ni kalau anda tengok, saya pernah buat video yang mana saya dapat Synology punya NAS. Ni lah. Okay, kenapa anda nampak macam ada 4 dekat sini? Sebenarnya ini adalah satu device. Dekat belakang device tu dia ada 4 port. Saya buat network bonding untuk 4 port tu untuk nak increasekan dia bandwidth tu. Okay, tak apa. Itu satulah. Lepas tu komputer saya, Hackintosh ni bersambung dengan saya punya switch 16 port. Ni, komputer ni, dia bersambung direct. Ada satu kabel network bersambung kat port ni. Alright, lepas tu, dalam masa yang sama juga, saya ada 3 Wi-Fi AP yang aktif sekarang ni. Yang anda nampak dia tulis U6 Lite, yang kata UAP semua ni, yang UAP in wall semua ni, yang bersambung kepada switch 16 port ni. Okay, jadi anda nampak topologi, jadi kita tahu Wi-Fi ni bersambung kat mana semua kan. Okay, mari saya buka dekat belakang ni. Tadi kan saya kecilkan dia ni, saya buka, saya expand dia balik. Apabila saya buka yang UAP-AC. UAP-AC ni dekat mana? Dalam bilik ni. Dalam bilik ni sekarang. Dia duduk dekat belakang tu. Okay, saya buka benda ni. Dia boleh ceritakan dekat saya device-device apa yang duk bersambung dengan Wi-Fi AP ni sekarang. Jadi sekarang ni device apa yang duk bersambung? Dia ada saya punya iPhone 11 ni. Ada dekat tu, dekat tepi tu duk pakai Wi-Fi kat situ. Lepas tu dia ada barang-barang sonoh. Sebab kebanyakan sonoh-sonoh yang dekat yang kata smart switch semua tu ada kat sini semua. Duk bersambung kat situ lah. Okay, lepas tu dia ada Amazon Echo Spot tu ada kat belakang tu sebiji. Lepas tu ada satu handphone 11T Pro ni, Xiaomi ni kat situ. Lepas tu barang-barang sonoh yang lain. Jadi pendek katanya, ni kat bawah ni nampak ni ada CCTV. Semua nampak tau. Apa saja yang bersambung dengan Wi-Fi tu nampak. Jadi daripada sini pun saya boleh tahu apakah device yang bersambung dengan Wi-Fi tu. Okay, kenapa saya tunjuk dekat anda ni? Ingat tak tadi masa awal video saya kata dekat anda, kita boleh tahu lokasi satu-satu benda tu dekat mana. Alright, contoh. Katakanlah yang 11T Pro, Xiaomi 11T Pro ni digunakan untuk nak buat benda yang pelik-pelik, buka website lucah ke apa kan. Jadi mungkin bos tu kata, okay, tolong cari Zat. Siapa yang pakai Xiaomi ni? Dia tanyalah, dia punya pegawai IT. Dia kata, hantar tak siapa pakai? Dia kata, kami tak tahu. Tapi kita boleh cari dia duduk kat mana. So, cari-cari, nampak lah. Dia kata, Xiaomi ni bersambung dengan Wi-Fi AP ni. Jadi, bila dia dapat maklumat tu, maka dia boleh pergi kat tempat tu dan carilah. Paling kuat pun pergi kat tempat tu, jerit lah. Kata, siapa punya telefon Xiaomi 11T Pro? Nampak? Jadi, bila dapat macam tu, teruk lah. Okay. Lagi satu, mungkin dia kata, nampak Xiaomi 11T Pro macam ni je. Dia tak tahu mungkin ada 3-4 orang pakai Xiaomi kan. Anda jangan ingat macam tu. Kalau saya klik dekat Xiaomi 11T Pro ni, maka dia akan beritahu benda-benda macam contohnya nampak kat sini. Dia ada MAC address apa semua benda ni kan. Lepas tu nampak IP address, MAC address. Jadi kalau dia ambil telefon anda dan bila dia buka maklumat tu, maka nampaklah semua benda tu semua. Nampak? Faham? Dia serupa macam nampak IC ya, tak boleh nak tipu lah. Nombor ada kat situ kan. Okey, tak apa. Ini adalah salah satu contoh lah. Jadi apa yang saya tunjuk dekat anda, topologi ni, ini adalah unik untuk produk Ubiquiti. Produk ni ada cara lain, tapi ini adalah Ubiquiti. Ini salah satu. Ini kalau saya, kalau saya tunjuk sikit lagi lah, saya buka lagi satu Wi-Fi AP. Jadi kalau saya buka Wi-Fi AP, nampak lagi lah. Ini adalah produk-produk lain yang bersambung dengan AP yang seterusnya. Nampak CCTV lah, sonoh lah, apalah. Ini macam-macam.
Jadi daripada sini ni saya boleh tahu. Dengan menggunakan cara macam ni, saya boleh tahu dekat mana saya nak letak Wi-Fi AP tu yang bersesuaian untuk nak memberikan servis kepada klien-klien nak bersambung ke AP tu. Contohnya, kita panggil dia sebagai Wi-Fi planning kan. Tu satu. Okay, cukup. Sekarang saya tunjuk benda lain lagi. Unify device. Unify device ni, kalau saya nak tunjukkan dekat anda, senarai-senarai barang mana... Oh, tiba-tiba pula ada orang call. Aduh. Aduh. Tengah-tengah duk buat video ada orang call. Saya kena benda ni banyak kali tau. Saya dah fikir dalam hati kata aku nak potong video ni. Tapi kalau saya potong, saya nak kena ulang balik. Daripada mula saya tak larat nak buat. Okay, tak apa, cukup. Dia tak call. Ya, saya call balik. Alright, so tadi kita duk bersembang pasal Unify device. So Unify device ni kita boleh tunjukkan produk-produk Unify. Kalau contohnya terutamanya lah kalau kita pakai satu produk daripada, bukan satu produk, sekumpulan produk daripada satu brand yang sama, senang. Macam ni. Jadi kalau anda nak pakai Unify ni, anda boleh tengok. Ni tak penting untuk anda. Saya nak cakap pasal yang kita kata monitoring kan. Okay, pergi kepada client device. Client device ni dia boleh tunjuk lah senarai client semua yang ada. Macam tadi anda nampak topologi. Ni dia tunjuk client nampak IP semua. Lepas tu ada ramai orang tanya saya. Dia kata, Adil, Han duk tunjuk IP address ni tak takut ke? Saya punya IP ni sentiasa berubah. Saat saya pakai 172, saat saya pakai 192, saat saya pakai 10 dot, kadang-kadang 172, 16, apa, 3 ke apa. Suka hati, ubah tiba-tiba. Nah, lepas tu ada juga orang tanya kan, kenapa apa ni global IP tak ubah? Global IP pun selalu berubah. Tutup, buka, tukar. Okay, betul tak? Antara benda-benda macam tu lah. Alright, tapi sebenarnya sepatutnya anda tak tunjuk lah IP address semua ni. Okay, tak apa. Okay, ni tak apa, tak penting juga. Ni, saya nak tunjuk dekat anda antara benda yang penting. Traffic statistic. Nah, ni yang antara yang mendatangkan masalah kepada ramai orang. Contohnya dalam senario macam ni. Apabila ada bos tu dia kata, okay, kita punya internet sekarang ni bermasalah lah tuan. Dia kata, kita punya internet walaupun ada 1 gig, walaupun ada 500 MB ke 1 gig, tapi orang ramai duk mengadu slow. Jadi apa yang kita boleh buat untuk nak optimumkan network tu? Jadi apa yang saya akan buat adalah kita akan tunjuk benda ni. Kata, okay, tuan tengok. Daripada keseluruhan trafik internet sekarang ni, tuan boleh nampak media streaming service. Contohnya media streaming service macam Netflix, YouTube semua ni, benda ni semua duk makan sampai 48% daripada penggunaan internet tu. Nampak? Itu satu. Lepas tu benda-benda lain nampak lah macam social media ke apa ke. Jadi benda ni boleh digunakan untuk orang tu kata macam nak buat ni lah keputusan kata okay, untuk nak mengelokkan lagi network kita, nak mengoptimalkan lagi, mungkin kita kena halang penggunaan Netflix. Jadi kita akan freekan bandwidth tu. Itu kalau macam tu. Dan daripada sini jugalah boleh digunakan oleh orang-orang kat syarikat tu nak tengok. Dia kata, siapa yang duk buat benda pelik-pelik ni? Mari kita tengok apa benda pelik-pelik yang orang selalu duk buat. Dia kata, okay, antara benda pelik-pelik yang orang selalu duk buat dekat dalam network pejabat ni adalah semua orang duk tengok Netflix dengan YouTube. Nampak kat situ. Itu secara umum tau. Ini baru secara umum. Lepas tu mungkin dia kata, alright, Netflix dengan YouTube ni menyusahkan kita. Sekarang saya nak anda tunjukkan dekat saya siapa staff-staff saya yang duk pakai Netflix dengan YouTube. Maka apa yang kita buat adalah kita tekanlah dekat Netflix ni. Jadi bila kita tekan dekat Netflix tu, maka keluarlah senarai klien tu. Macam contoh kat rumah saya ni tak banyak lah buka Netflix. Yang buka Netflix komputer ni, batu LG TV tu kan. Ataupun macam contohnya dia kata, saya nak tahu siapa yang duk pakai Facebook dekat dalam tempat kerja saya ni. Kita pun tekanlah Facebook tu. Maka keluarlah senarai device. Macam contohnya apa dia? Ada yang Xiaomi 11T Pro tu, ada Hackintosh ni duk pakai Facebook. Benda-benda macam tu. Jadi sekarang ni anda nampak mungkin tak banyak, tapi kalau kat pejabat banyak. Okay, patah balik kepada orang kata apa ni, yang belakang tadi tu kan. Jadi selain daripada ni, sebenarnya anda boleh nampak banyak benda lagi. Daripada segi online game. Macam nampak G Arena yang duduk dalam Xiaomi tu, yang saya duk try buat testing tu, duk ada dalam tu. Lepas tu kalau anda nak pakai VPN ke, anda DNS apa servis yang ada, social media services, email messaging service, message duk pakai Gmail ke apa ke, web services macam Amazon tu, instant messenger macam WhatsApp lah, macam iMessage lah, macam Telegram, kita akan nampak penggunaan dia. Macam contoh saya tengok, telefon mana yang duk pakai WhatsApp banyak sangat? Ni nampak satu, komputer saya yang duk pakai WhatsApp, lepas tu desktop kat depan ni, duk buka WhatsApp web semua. Memang nampak clear. Okay, jadi benda-benda macam tu yang mendatangkan masalah. Okay, tapi mungkin anda kata, so macam mana dia tahu benda tu siapa pakai? Contohnya saya ambil satu contoh lah. Okay, katakanlah dia nak cari siapa yang duk buka Facebook banyak sangat. So, kita akan buka dekat Facebook dan dekat sini pun kita boleh tengok nampak jumlah trafik tu berapa banyak, up down tu berapa banyak, nampak. Okay, katakanlah dia kata macam ni. Saya nak cari siapa Xiaomi 11T Pro ni. Dia tanyalah staff IT dia. Kamu tahu tak Xiaomi 11T Pro ni siapa? Dia kata kami tak tahu. Tapi jangan risau. Kita boleh tahu dia duduk kat mana. Kan macam mana dia nak tahu duduk kat mana? Macam saya kata tadi, kita nampak kan yang Xiaomi 11T Pro ni, bila pergi balik kepada yang topologi tadi tu, bila cari dekat sini, maka kita boleh nampak lah kata, oh, Xiaomi 11T Pro ni sekarang bersambung dengan Wi-Fi ni.
Wi-Fi ni duduk dekat mana dalam bilik ni. Itu kalau saya pakai senario rumah saya. Kalau dekat pejabat, mungkin dia kata macam ni lah. Dia kata, okay, device ni bersambung kat mana? Oh, Wi-Fi ni duduk dekat bahagian kewangan tuan. Maka pergi carilah. Macam mana dia cari? Salah satu caranya adalah pergi kat bahagian kewangan tu, jerit kat situ lah kata, siapa punya telefon Xiaomi 11T Pro? Contohnya. Jadi mungkin pada waktu tu adalah orang kata, apa nak risau? Mungkin dalam tu ada 4 orang pakai Xiaomi 11T Pro. Dan jangan fikir macam tu. Contoh. Apabila saya tekan dekat Xiaomi 11T Pro ni, maka dia akan keluar maklumat khusus tentang Xiaomi tu. Antaranya adalah dia punya MAC address. Jadi kalau dia ambil telefon tu, buka, nampak MAC address tu, anda tak boleh nak kata apa, memang nampak kat situ, clear. Okay, bak pasal saya. So inilah antara isu-isu dia. Sebenarnya banyak lagi lah. Jadi kita boleh tengok daripada segi yang tadi ni traffic statistik. Lepas tu kalau dalam Ubiquiti ni ada Wi-Fi Insight. Yang ni lebih berguna kepada orang-orang nak buat network macam Wi-Fi management. Nak tengok channel mana yang free dan sebagainya. Benda-benda macam tu. Okay, tapi benda ni semua ni lebih kepada rangkaian lah. Dia tak berkaitan dengan topik yang kita nak bincangkan hari ni. Topik yang saya nak bincangkan hari ni tu adalah apa yang saya cakap dekat anda tadi itulah. Anda jangan pakai internet kat pejabat tu untuk nak buat benda pelik-pelik. Apa yang saya tunjuk dekat anda ni hanyalah sebahagian kecil daripada apa yang boleh dibuat. Itu belum lagi sampai tahap saya tunjuk dekat anda macam mana orang monitor anda buat web query apa. Okay, kalau anda ingat, dulu kan saya tunjuk dekat anda cara untuk buat DNS server sendiri semua kan. Jadi nampak tau log. Log tu dia punya detail dia adalah anda nak buka website apa. Nak buka website tu pada waktu bila, semua nampak. Okay, satu contoh saya nak cakap dekat anda satu benda lah. Okay, mungkin tadi saya kata ada 2 jenis penggunaan kan. Ada satu penggunaan di mana mungkin dekat pejabat anda tu dia block semua. Saya kata dekat anda mungkin benda tu selamatkan sebab anda tak boleh buka. Sebenarnya kan, saya nak perbetulkan sikit. Walaupun dia block semua benda, itu tak bererti anda selamat tau. Sebab kadang-kadang, walaupun dia block, katakanlah dia block website lucah lah, dia block website lucah. Tapi bila anda cuba nak membuka website lucah tu, dia akan trigger lock tu. Dia kata orang ni cuba nak buka query ni tapi kita block dia. Jadi kalau sekali dua mungkin dia kata false positif lah. Mungkin dia kata macam saya kata tadi, orang ni tak berniat nak buka tapi tertekan link apa nak buka. Tapi kalau anda sentiasa duk cuba, duk buka website lucah 1, 2, 3, 4, duk try nak buka website lucah, maka dia akan flag anda. Dia kata orang ni duk cuba nak buka website lucah. Kita berjaya halang dia daripada buka, tapi dia ni duk suka nak try buka website lucah. Maka jom kita ambil tindakan dekat dia. Faham lah? Jadi sebab itulah saya kata, tak kisahlah apa sekalipun, jangan buat benda pelik-pelik dekat pejabat anda. Okey, cukuplah saya rasa dekat bahagian ni sebab saya bukan nak tunjuk dekat anda dari segi configuration ke apa. InsyaAllah saya akan tunjuk configuration pasal Ubiquiti ni kalau ada berminat lah. Tapi ini hanya untuk nak membuktikan ke anda bahawa orang tahu anda buat apa dekat internet tu. Okey, tapi sambil-sambil tu saya nak minta maaf lah. Ada orang duk call apa. Yang orang yang call saya pun, kalau anda tengok video ni, saya minta maaf sebab tak jawab, sebab tengah buat video. Okey, apa pun saya nak ucapkan terima kasih kerana menonton. Jadi saya harap episod ni berguna untuk anda. Alright, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.